بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang buraq dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan sebagai Isra. Sebelum baginda memulakan perjalanannya, hati baginda dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan air suci Zam-Zam. Sepanjang perjalanan, apabila sampai tempat-tempat yang tertentu, iaitu tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Rasulullah telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersemayam sebanyak 2 rakaat. Semasa dalam perjalanan, baginda telah melalui pelbagai peristiwa. Antaranya ialah baginda melihat kaum yang sedang bercocok tanam dan menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fisabilillah yang digandakan pahala kebaikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaannya lebih banyak. Rasulullah SAW juga menyaksikan beberapa siksaan yang dahsyat yang diterima oleh beberapa manusia ingkar akan perintah Allah. Diringkaskan kisah ini, setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah SAW turun daripada buraq, kemudian masuk ke dalam masjid mengimamkan sembahyang 2 rakaat dengan para anbiya dan mursalin menjadi makmum. Rasulullah SAW terasa dahaga, lalu dibawa Jibril 2 bejana yang berisi arak dan susu. Rasulullah SAW memilih susu lalu diminumnya. Kata Jibril, baginda membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramai umat baginda akan menjadi sesat. Bermula daripada Masjid Al-Aqsa, kemudian baginda diangkat ke langit dengan menaiki tangga daripada syurga. Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu langit dunia, iaitu pintu Hafsah. Baginda menaiki daripada langit pertama hingga ke 10, dan di setiap langkah baginda bertemu dengan para nabi dan melalui pelbagai peristiwa. Baginda menyaksikan pelbagai siksaan seperti orang yang makan riba dan harta anak yatim. Baginda juga dapat melihat umat baginda sendiri yang ramai, termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Di langit ke-10, iaitu tanpa ditemani malaikat Jibril, Rasulullah SAW dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan matanya sendiri. Lalu baginda sujud. Dari pertemuan itu, baginda menerima wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penerimaan ibadah solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, baginda pulang ke Masjidil Haram. Kemudian baginda menyampaikan wahyu dan perintah Allah solat 5 waktu itu kepada umat Islam di Mekah. Ketika itu, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, sehingga ada yang murtad dari Islam. Tetapi sahabat baginda Saidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dikabarkan kepadanya tentang peristiwa ini, beliau sedikit pun tidak ragu, bahkan membenarkan, malah lebih membenarkan sekiranya ada yang lebih hebat dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Sejak itu, beliau diberi gelaran As-Siddiq, yang memberi maksud yang membenarkan. Perintah awal solat 5 waktu merupakan perkara terpenting ketika berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada awalnya, perintah solat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 50 waktu. Akan tetapi, atas nasihat
Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kembali bertemu dengan Allah, meminta pengurangan demi pengurangan. Akhirnya pada hari ini umat Islam hanya melaksanakan solat 5 waktu sehari. Tetapi walaupun 5 waktu sehari, ada di antara kita yang masih tidak dapat melaksanakan solat sebanyak 5 waktu ini. Cuba kita bayangkan bagaimanakah perasaan baginda, betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada di antara kita yang tidak melakukan solat. Ia ibarat seolah-olah kita tidak menghargai jasa dan pengorbanan baginda sewaktu menerima perintah tersebut. Mudah-mudahan kita hari ini tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa melaksanakan dan cinta akan perintah solat.